Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Wan Kartini binti Wan Hassan dari SMK Seri Aman. Okey anak-anak, kita mulakan sekali lagi kelas biologi kita dalam Kelantan E-Class. Dan pada hari ini cikgu akan membincangkan mengenai tajuk pengkolonian dan sesaran dalam suatu ekosistem. Okey. Jadi sekarang ni kita akan mengkaji mengenai dua ekosistem dalam buku teks kita, iaitu ekosistem kolam dan juga ekosistem paya bakau. Okey, jadi untuk itu cikgu ada menyediakan soalan esei mengenai ekosistem kolam. Dan soalan esei ini cikgu ambil daripada SPM 2007 soalan nombor 9. Okey, kita lihat soalan. Rajah 9.1, okey, pelajar tumpukan kepada stimulus rajah 9.1 yang menunjukkan perubahan dalam ekosistem kolam. Jadi, rajah 9.1 menunjukkan proses pengkolonian dan penyesaran dalam suatu habitat. Apakah yang dimaksudkan dengan pengkolonian dan penyesaran dalam suatu habitat? Dan berdasarkan rajah, terangkan bagaimana pengkolonian dan penyesaran membawa kepada pembentukan hutan primer dalam suatu habitat. Dan soalan ini memberi 10 markah. Okey, jadi pelajar, sebelum kita dapat menjawab soalan tadi, cikgu ingin awak semua mengingat kembali apa yang telah kita pelajari dalam bab semasa tingkatan 4. Okey, fokuskan kepada rajah. Okey, dalam rajah kita dapat lihat di mana yang pertama kita dapat lihat tanah terdedah, tanah kosong terdedah. Tiada sebarang organisma di situ. Kemudian anda dapat lihat spesies perintis, kemudian diganti dengan spesies penyesar. Dan di sini spesies penyesar ialah tumbuhan herba, kemudian diganti pula dengan spesies dominan. Spesies dominan ialah di mana organisma tersebut atau hidupan tersebut mendominasi kawasan tersebut, iaitu kuantiti organisma tersebut paling banyak terdapat di kawasan tersebut. Dan akhir sekali terbentuklah community climax. Okey, kemudian setelah anda memfokuskan rajah, kita tengok apa maksud pengkolonian. Okey, pengkolonian ialah proses organisma hidup menakluki atau menduduki kawasan baharu yang belum pernah diduduki oleh organisma lain. Itu adalah proses pengkolonian. Okay, ingat ya, proses organisma hidup menakluki atau menduduki kawasan baharu yang belum pernah diduduki oleh organisma lain. Okey, kemudian kita tengok proses yang kedua, iaitu proses sesaran. Okey, tengok definisi bagi proses sesaran. Okey, proses penggantian. Proses penggantian sesuatu spesies oleh spesies lain secara beransur-ansur dan berturutan. Okey, ingat ya, definisi bagi pengkolonian dan definisi bagi sesaran. Okey, kemudian cikgu ada letakkan dekat situ ada spesies perintis dan juga spesies penyesar. Okey, kita tengok apa dia spesies perintis. Okey, kalau kita lihat spesies perintis ialah spesies di mana organisma yang pertama yang menduduki kawasan, organisma pertama yang menduduki atau mengkoloni kawasan baru. Manakala spesies penyesar ialah spesies yang menggantikan spesies perintis. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey. Sekarang ni cuba anda semua tengok macam biasa, fokuskan pada gambar rajah. Gambar rajah kita ada spesies perintis beserta dengan dia punya contoh, iaitu Hydrilla species, Elodia species ke Bomba species. Okay. Kemudian spesies perintis iaitu untuk pengkolonian dan sesaran kolam, spesies kita merupakan tumbuhan tenggelam. Okay, tumbuhan tenggelam, dan beberapa contoh anda perlu ingat tumbuhan tenggelam dan beberapa contoh spesies yang anda pelajari. Boleh? Okay. Kemudian setelah tumbuhan tenggelam ni dia akan spesies perintis, iaitu tumbuhan tenggelam ni lama-kelamaan dia akan mati. Dan bila mati, proses perebutan atau proses penguraian berlaku.
di mana bila mereput, bila mengurai, spesies perintis tadi akan menjadi humus. Dan bila menjadi humus, dia akan mendap ke dasar kolam. Bila mendap ke dasar kolam, kolam akan menjadi semakin cetek. Jadi ingat ya, mati, proses pereputan, humus, mendap, kolam, cetek. Okey, untuk yang kedua, apabila kolam menjadi semakin cetek, anda mesti ingat, bila kolam cetek, maka habitat itu tidak lagi sesuai untuk spesies perintis. Bila tidak sesuai untuk spesies perintis, maka akan diganti dengan spesies penyesar. Okey, ingat ya. Daripada spesies perintis akan diganti dengan spesies penyesar. Okey, fokus pada rajah kedua, di mana spesies penyesar di sini adalah tumbuhan terapung. Okey. Dan tumbuhan terapung macam biasa, anda perlu ingat contoh tumbuhan. Dan di sini cikgu bagi contoh tumbuhan lembayung dan kiambang untuk tumbuhan terapung. Ingat ya, lembayung dan kiambang. Okey. Kemudian bila anda bayangkan, bila lembayung dan kiambang mula terapung di permukaan kolam, apa jadi? Okey, apa jadi pada tumbuhan tenggelam? Okey, ingat, kalau terapung di permukaan kolam, kita tahu bahawa cahaya daripada matahari tidak akan sampai ke dasar kolam. Jadi, bila tak sampai ke dasar kolam, maka tumbuhan perintis tadi, iaitu tumbuhan tenggelam, tidak boleh melakukan fotosintesis. Jadi, bila tidak boleh melakukan fotosintesis, apa yang berlaku? Tumbuhan akan mati. Bila mati, macam biasa, proses penguraian akan berlaku. Jadi, bila proses penguraian berlaku, sama macam yang tadi, mati, mengurai dan akan menjadi humus dan menyebabkan penambahan humus pada permukaan bawah kolam. Jadi, bila humus semakin bertambah, kolam semakin cetek. Jadi, bila kolam semakin cetek, tidak sesuai untuk tumbuhan terapung. Jadi, bila tidak sesuai untuk tumbuhan terapung, apa yang berlaku? Lebih sesuai untuk tumbuhan amfibia. Okey, gambar rajah ketiga, tumbuhan amfibia. Dan di sini cikgu beri contoh tumbuhan amfibia ialah purun. Okey dah, tumbuhan amfibia. Okey, tumbuhan amfibia macam biasa awak tahu amfibia dia boleh hidup di daratan dan dia boleh hidup di air. Okey. Jadi bila tumbuhan amfibia ni semakin merebak ke tengah kolam, lama kelamaan mereka akan mati. Sama macam biasa, mati, mengurai. Bila mati mengurai menjadi humus ataupun bahan organik, maka bahan organik atau humus tadi akan mendap ke dasar kolam. Jadi, bahan organik di dasar kolam menjadi semakin banyak, kolam semakin cetek, kurang sesuai untuk tumbuhan amfibia. Maka, bila kurang sesuai untuk tumbuhan amfibia, datanglah organisma ataupun spesies penyesar yang lain, iaitu tumbuhan daratan. Rajah keempat, tumbuhan daratan. Jadi di sini cikgu beri contoh tumbuhan daratan, tumbuhan herba, tumbuhan renek dan juga tumbuhan berkayu. Jadi anda semua mesti ingat spesies, begitu juga contoh. Kemudian semakin lama kelamaan, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, daratan semakin kering. Dan secara beransur-ansur akan tumbuhlah semak samun, tumbuhan berkayu akan menjadi semakin banyak. Lama kelamaan, hutan hujan tropika akan terbentuk. Maka hutan hujan tropika ni kita katakan sebagai community climax. Okey. Kita lihat slide seterusnya. Okey, jadi kita sekarang kita hendak melihat cadangan jawapan bagi esei yang cikgu telah tunjukkan tadi. Jadi arahan bagi soalan tadi ialah apakah yang dimaksudkan. Jadi kita tengok pengkolonian. Apa maksud pengkolonian? Proses di mana sesuatu spesies berjaya memandiri di suatu kawasan yang baru terbentuk. Proses di mana sesuatu spesies berjaya memandiri di suatu kawasan yang baru terbentuk. Memandiri maksudnya dia berjaya berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya dia boleh hidup dengan jayanya di situ. Okey, kemudian kita tengok pula penyesaran. Proses penyesaran ialah proses apabila sesuatu komuniti menukarkan persekitarannya, dia tukar persekitarannya dan mengakibatkan ia diganti oleh suatu komuniti lain disebabkan oleh tidak sesuai.
Jadi bila sesuatu komuniti tidak sesuai, habitat tidak lagi sesuai, akan berlakulah proses penyesaran dan akan diganti oleh komuniti lain ataupun spesies yang lain. Okey. Okey, tengok. Sekarang kita ada satu lagi arahan bagi soalan tersebut, iaitu terangkan bagaimana. Okey, poin 1, terangkan bagaimana spesies perintis ataupun anda boleh berikan contoh spesies menyebabkan perubahan persekitaran dalam habitatnya. Ini menjadikannya lebih sesuai untuk spesies yang lain. Okey, poin kedua, tinggalan tumbuhan atau tumbuhan mati reput menambahkan nutrien ke dalam tanah. Boleh menambahkan nutrien, boleh menukarkan pH tanah pun boleh, tenggelam pun boleh, termendap di dasar kolam. Jadi bila semua ini berlaku, bila semua poin 2 berlaku, apa yang jadi ialah poin 3, kolam semakin cetek. Jadi bila kolam cetek, lebih sesuai untuk pertumbuhan-tumbuhan terapung. Boleh nyatakan contoh tumbuhan terapung. Manakala apabila tumbuhan terapung berada di habitat tersebut, apa yang berlaku? Tumbuhan terapung menghalang cahaya matahari daripada menembusi kepada tumbuhan tenggelam di dalam kolam. Menyebabkan, poin kelima, menyebabkan fotosintesis kurang berlaku pada tumbuhan tenggelam. Ini akan menyebabkan tumbuhan mati dan dasar kolam menjadi semakin tinggi. Okey, poin keenam, tumbuhan terapung, boleh beri contoh, secara perlahan menggantikan tumbuhan tenggelam. Poin ketujuh, tumbuhan penyesar menyesuaikan diri dan menyebabkan perubahan dalam habitat. Ini menyebabkan habitat itu lebih sesuai untuk penyesar berikutnya. Ataupun anda boleh juga tuliskan dasar kolam menjadi semakin tinggi. Jadi poin habitat lebih sesuai untuk penyesar berikut dapat 1 markah, atau dasar kolam menjadi semakin tinggi pun dapat 1 markah. Okey, poin ke-8, proses penyesaran diteruskan. Tumbuhan terapung digantikan oleh tumbuhan amfibia. Dan last, poin ke-9, akhirnya tumbuhan amfibia secara perlahan-lahan diganti oleh tumbuhan darat atau berkayu yang mendominasi habitat itu. Kolam hilang atau tidak wujud, hutan primer terbentuk. Okey, anda lihat kepada poin berkayu mendominasi. Jadi ini merupakan spesies dominan, mendominasi habitat tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada ekosistem paya bakau. Tadi ekosistem kolam, terlihat kepada ekosistem paya bakau. Jadi sumber yang cikgu ambil untuk soalan ini adalah dari percubaan SBP 2015 dan ia merupakan soalan esei nombor 8. Okey, sebelum kita baca soalan, lihat kepada stimulus, gambar rajah, diagram 8.1 anda boleh lihat ada zon A, ada sungai, ada laut, ada zon A, ada zon B, ada zon C dan juga last community climax. Kemudian anda dapat lihat perubahan kepada muka bumi. Bentuk muka bumi pada paya bakau iaitu daripada tahun 1955 hingga 2015. Okey, lihat ya. Stimulus, perhatikan stimulus betul-betul. Okey, kemudian kita kembali kepada soalan. Sesaran ekologi adalah suatu proses berterusan yang melibatkan siri perubahan struktur spesies pada sesebuah komuniti daripada permulaan pengkolonian sesebuah kawasan oleh spesies perintis sehingga membentuk komuniti klimaks yang stabil. Jadi, huraikan perubahan yang berlaku di ekosistem paya bakau sepanjang tempoh masa sehingga akhirnya membentuk ekosistem yang stabil seperti rajah 8.1. Okey, teruskan dengan slide seterusnya. Jadi, untuk menjawab ekosistem paya bakau ini, anda perlu lihat kembali. Anda perlu lihat kembali apa dia zon A, apa dia zon B, apa dia zon C, dan cikgu cuma bagi nota untuk ingatan ringkas. Jadi untuk seterusnya anda boleh lihat sendiri dalam buku teks ya. Jadi kita tengok.
Nama spesies bagi zon A, hafal. Avicennia spesies dan Soneratia spesies, hafal. SA. Kalau boleh ingat secret admirer. S, Soneratia. A, Avicennia spesies. Zon B, Rhizophora. Dan zon C, Bruguiera spesies. Pastikan ingat nama spesies, begitu juga spelling ataupun ejaan spesies tersebut. Jangan salah ya. Ingat nama dan juga ejaan. Okey, kemudian kita lihat kepada sistem akar. Kalau zon A, Avicennia dan Soneratia, dia bercabang luas. Bercabang luas. Dan zon B, akar jangkang. Manakala zon C, akar banir. Okey, daripada akar bercabang luas, kemudian akar jangkang, kemudian akar banir. Jadi tengok kepada lokasi. Lokasi zon A dia berada di kawasan berhampiran dengan sungai ataupun berhampiran dengan muara laut. Jadi zon A, dia kawasan ni terdedah kepada ombak besar dan juga pasang surut air. Tengok, zon A terdedah kepada ombak besar dan pasang surut air. Jadi akar bercabang luas. Manakala semakin ke atas, kita tengok zon B. Zon B dia berada di sepanjang sungai berdekatan dengan muara. Okey, zon B, Rhizophora, sepanjang sungai berdekatan muara. Manakala zon C berada jauh ke pedalaman. Dan bila jauh ke pedalaman, tanah semakin tinggi dan kurang ditenggelami air laut. Jadi untuk itu, anda perlu pastikan kata kunci anda perlu ingat. Yang pertama, saya fokuskan kepada sistem akar supaya anda tahu bahawa akar akan perangkap lumpur. Bila ombak datang dan pergi, ombak akan membawa lumpur, membawa bahan-bahan organik, jadi akar akan memerangkap lumpur. Bila lama-kelamaan lumpur akan berkumpul secara beransur-ansur. Lumpur berkumpul di akar, kemudian menyebabkan tanah menjadi semakin tinggi. Bila tanah menjadi semakin tinggi, kurang air yang mengalir, kurang ombak yang datang memenuhi tanah, menyebabkan dia akan menjadi lebih padat. Jadi bila lebih padat, tidak sesuai untuk spesies perintis. Jadi spesies perintis di sini adalah Avicennia dan Soneratia spesies. Itu adalah spesies perintis di sini. Jadi bila tidak sesuai untuk spesies perintis, apa yang berlaku? Macam biasa lebih sesuai untuk spesies penyesar. Jadi ingat, spesies penyesar di sini ialah zon B, iaitu Rhizophora spesies. Dan akar akan perangkap lumpur dan bahan organik pada zon B menyebabkan lama-kelamaan tanah semakin tinggi, semakin padat, semakin kering dan semakin keras. Dan akan menyerupai daratan. Okey, di sini bila sudah menyerupai daratan, akan ada zon di mana zon itu akan didominasi oleh pokok nipah dan juga pokok pandanus. Dan lama-kelamaan membentuk macam biasa community climax, iaitu hutan hujan tropika. Jadi cikgu ulang, zon A, Avicennia Soneratia tidak sesuai, habitat tidak sesuai, datanglah spesies penyesar iaitu Rhizophora spesies. Tidak sesuai lagi, datang spesies penyesar yang lain iaitu Bruguiera. Tidak sesuai lagi, datang spesies pandanus dan juga nipah. Tidak sesuai lagi, akan datanglah spesies hutan daratan iaitu hutan hujan tropika yang membentuk community climax. Okey. Okey, kita jawab soalan. Apa tugasan yang kita perlu buat? Arahan soalan ialah huraikan. Jadi poin 1, zon paya bakau menjadi semakin luas, semakin meluas ke arah laut. Kalau kita tengok tadi, soalan tadi daripada tahun 1995 hingga 2015. Jadi zon paya bakau menjadi semakin meluas ke arah laut daripada kedudukan asal. Dia telah berubah. Zon paya bakau telah berubah. Poin kedua, proses pengkolonian dan sesaran berlaku. Poin 3, Avicennia spesies ataupun zon A mengkoloni kawasan terbuka yang terdedah kepada ombak dan angin. Poin keempat, Soneratia spesies atau zon A mengkoloni kawasan yang lebih teduh, tidak terdedah kepada air laut. Okey, ada perbezaan di sini ya. Avicennia mengkoloni kawasan terbuka. Avicennia mengkoloni kawasan terbuka, terdedah kepada ombak dan angin. Manakala Soneratia mengkoloni kawasan yang lebih teduh,
tidak terdedah kepada air laut. Poin 5, Avicennia mempunyai akar bercabang luas. Bila akar bercabang luas, boleh menyokong di dalam tanah lembut dan berlumpur. Sebab kita tahu paya bakau, habitat dia mempunyai tanah yang lembut dan berlumpur dan dia terdedah kepada tindakan ombak serta pasang surut air. Okey, poin ke-6. Macam biasa, macam yang saya bagi tahu tadi, akar spesies perintis akan memerangkap lumpur, menyebabkan tanah menjadi semakin padat dan semakin tinggi. Poin 7, terdedah kepada ombak juga menyebabkan tidak sesuai kepada spesies perintis. Jadi kata kunci tidak sesuai. Bila tidak sesuai, kita boleh menggantikan dengan spesies penyesal, iaitu poin 8, Rhizophora spesies ataupun zon B akan menggantikan Avicennia spesies iaitu zon A. Dan Rhizophora ini, poin 9, ia mempunyai akar jangkang. Jadi akar jangkang, poin 10, akan memerangkap lumpur. Bila perangkap lumpur, macam biasa, tanah semakin padat dan tinggi. Okey, jadi bila tanah semakin padat dan tinggi, poin 11, juga terdedah kepada pasang surut air dan tanah sekali lagi tidak sesuai untuk spesies penyesal. Di sini apa yang berlaku? Poin ke-12, Bruguiera spesies atau zon C akan menggantikan Rhizophora spesies iaitu zon B. Okey, macam biasa. Dia punya kaedah macam biasa, akar perangkap lumpur. Bila perangkap lumpur tinggi, bila tinggi tidak sesuai, bila tidak sesuai datang spesies penyesal lain akan menggantikan spesies yang ada. Jadi poin ke-13, apabila tanah tinggi, padat, kering, lebih sesuai kepada pokok daratan seperti pokok nipah, nipah spesies ataupun pandanus spesies. Pokok nipah spesies, pandanus spesies ni pokok pandan. Poin 15, spesies tadi akan menggantikan Bruguiera spesies iaitu zon C dan akan membentuk hutan hujan tropika iaitu community climax. Jadi di sinilah pentingnya cikgu bagi kesimpulan sedikit. Jadi apa yang perlu anda ingat? Anda perlu ingat bahawa sekarang ni adalah saat-saat akhir untuk kamu semua belajar. Jadi ingatlah, tidak pernah proses pembelajaran ni tidak pernah tamat. Jadi pastikan anda terus belajar sehingga akhir. Jangan putus asa, jangan rasa tension, jangan rasa terkongkong, jangan rasa stres. Teruskan belajar sehinggalah apa yang kita usaha tu insya-Allah kita akan dapat. Jadi selamat menghadapi SPM. Moga tercapai segala impian. Kita adalah apa yang kita fikirkan. All the best and good luck.